والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita sebelum kita menunaikan fardu solat Jumaat pada hari ini, marilah kita mendengar sebagai nasihat dan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berhubungi dengan ilmu pengetahuan, cara untuk kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan berfaedah kepada diri kita sebagai bekal dan sebagai cahaya lampu untuk kita menemui kebenaran di atas muka dunia dan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati bersih dan amalan kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni perkara yang diatur oleh para ulama berhubungan dengan cara untuk kita mendapat ilmu pengetahuan. Yang pertamanya melalui berdoa, iaitunya doa supaya Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi dan ajar juga kepada kita supaya selalunya kita berdoa dengan sebutnya Rabbi zidni ilma. Ayat ni berada di dalam surah Taha ayat yang ke-114. Allah Taala ajar Nabi supaya berdoa, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Berarti kita ni selalu kena minta doa dengan doa ni. Nabi sendiri juga berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Wahai Allah, faedahkanlah kepadaku ilmu yang mengajar kepadaku dan ajarkanlah kepadaku perkara yang berfaedah, bermanfaat kepadaku dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Ni setara Nabi lagi berdoa, bermaknanya kita lebih lagi. Kita orang biasa ni lebih lagi sebab Allah Taala ajar Nabi direct melalui Jibril, ajar kepada Nabi. Kita ni memang berhajat kepada ilmu yang sangat banyak, yang sangat barakah. Ilmu daripada Allah, daripada Rasul dan daripada ulama-ulama yang barakah, manfaat di dalam kehidupan mereka yang dia mengajar kepada orang. Begitulah yang kita nak. Yang kedua, berusaha dan sabar dalam mencari ilmu pengetahuan. Di sini Imam Syafi'i ada sebut di dalam satu nasihat, dia panggil kerakter syair, kerakter nasihat Imam Syafi'i. Dia katanya, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin dhuka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadhin wa tuli zamanin. Ni kata-kata Imam Syafi'i nasihat kepada anak murid dia lah. Dia kata, wahai saudara, kita ni saudara Imam Syafi'i belakang ni, walaupun dia tak ada sebut kepada kita, tak ada sebut nama kita, tapi dia panggil wahai saudara. Maknanya kita orang yang nak belajar, nak mengaji ilmu, nak jadi manfaat, cuba kita dengar nasihat dia. Wahai saudara, saudara tidak akan boleh ilmu kecuali nekara. Saya akan cerita dengan secara terperinci satu persatu. Yang pertama sekali, cerdik. Bermaknanya orang yang nak mengaji dia kena cerdik. Orang bodoh tak boleh. Bukan berarti orang bodoh di sini orang yang tak ada ilmu pada awal. Bermaknanya orang yang akal fikiran yang tak sewajar, tak sepatut nak mengaji, atau orang bodoh lah. Tapi semua orang ni boleh kata cerdik belaka, akal waras belaka. Cerdik yang pertama. Yang kedua, kanok, nampak sungguh nak kepada ilmu. Yang ketiga, berusaha. Yang keempat, cukupnya perbelanjaan.
duit, makan minum. Yang kelima, tunjuk ajar daripada guru. Tak boleh kita pergi ngaji sendiri, pasal ilmu tak ada tapi pandang sendiri, tak mungkin sama sekali. Akhir sekali panjang masa. Bermaknanya kena guna masa, bukan ngaji sejam 2 jam faham selalu, lepas tu dok royak dah kita faham dah. Faham semua dah ilmu dalam kehidupan dalam Islam, tak mungkin sama sekali. Jadi negara yang Imam Syafi'i royak pada 1000 tahun lepas dah boleh kita guna sampakah hari ni. Dan setiap masa boleh guna kata-kata yang disebut sebagai nasihat daripada Imam Syafi'i. Yang ketiga, jauh daripada segala dosa dan maksiat. Sama ada dosa kecil, dosa besar, yang dikatakan maksiat, semua kita kena jauh belakang. Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Kita tengok puasa hari ayat pandok ya, walaupun sebelum pada ni panjang lagi. Saya ambil ni di ekor ayat yang ke 282 suratul Baqarah. Cuba kita perhati 3 kali Allah Taala sebut dia. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Takutkanlah kamu kepada Allah. Allah lah yang mengajar kamu. Bermaknanya siapa-siapa yang takut kepada Allah, ingatlah bahawa ilmu yang dia dapat tu adalah ilmu direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berkat dalam ilmu tu telah ada bagi orang yang takwa kepada Allah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah amat mengetahui segala sesuatu. Apa yang terlintas dalam dada manusia, dalam otak dia, dalam perbuatan dia, semua Allah Ta'ala tahu. Sebab itulah bila kita nak kepada ilmu pengetahuan yang baik, yang manfaat dalam kehidupan kita, hendaklah kita takut kepada Allah, jauh daripada segala maksiat. Lepas tu kalau kita tengok lah ni dunia yang semakin hari semakin maju, Masya Allah, banyak maksiat. Nak gilkat macam mana ilmu dalam dada kita dan sebagainya. Inilah berhajat kepada kita ni takut semua kepada Allah di setiap masa dan setiap tempat yang kita berada. Allah Ta'ala firman lagi dalam suratul Anfal ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman. Panggil orang-orang beriman ni, orang ada iman dalam dada dia, dalam hati dia, dalam cara hidup dia. Orang yang sudah beriman dah. In tattaqullah, jika kamu benar-benar takwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Sebagai jawab in saat ni tu, in syarat. Yaj'al, inilah sebagai jawab kata Allah, nescaya Allah Ta'ala akan jadikan bagi kamu beza di antara hak mana molek, hak mana tak molek, hak mana pahala, hak mana dosa. Allah Ta'ala boleh jadi cerdik seorang manusia tu melalui dia bertakwa kepada Allah. Dalam kehidupan dia nampak molek belaka, akhlak dia berjuru, ilmu dia hak dia boleh pun molek berkat, cara hidup dia pun kena. Boleh kita tengok lah ni luar pada tajuk sikit. Boleh kita tengok kehidupan orang Islam kita duk selera, duk tak tahu apa tu pucuk besar sekali, iaitu tak takut kepada Allah. Ilmu tak ada, tak takut kepada Allah. Lepas tu bawa diri sendiri ikut jalan tak kena. Seolah katanya reda diri sendiri duk dalam cemar, duk dalam maksiat, tak berasa nak patena cara hidup. Ini adalah berpucuk daripada tak ada ilmu belaka tu, berpucuk daripada tak takwa kepada Allah. Inilah sebab tu bila kita nak cokeh, nak patena manusia, marilah kita patena mula-mula sekali bubuh benih agama di dalam jiwa manusia. Lepas tu kita bina, pakak-pakak bina belaka takwa kepada Allah. Nak minggu kita dengar ittaqullah wa
wahai sekalian orang Islam, wahai saudara, takwalah kamu kepada Allah. Madarah. Kalau sekiranya kita dengar faham sungguh-sungguh seminggu sekali dalam khutbah, tergamarlah katanya itu adalah sebagai wasiat, sebagai rukun khutbah supaya orang itu bertakwa kepada Allah. Lepas tu bila takwa, dia mari berlaku kebaikan dalam kehidupan kita. Berasa mikir benda molek, kecek benda molek, buat benda molek. Tu niat-niat semua molek belaka, dia tak sih benda kejahatan rusakkan dalam kehidupan. Sebab apa? Orang dia takwa kepada Allah, ingatlah katanya hati dia terikat semua dengan akhirat, terikat semua dengan kubur, terikat semua dengan balasan yang Allah Ta'ala nak pergi hisap dia. Dia mikir, aku takutnya nak buat benda ni, aku takutnya nak kecek benda ni. Sebab akan dikira sikit lagi, walaupun sekecil-kecil perkara pun akan dikira. Ini timbul daripada pucuk takwa kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang terkenal, dia katakan, aku sangat mengetahui setengah-setengah orang sebab dia lupa ilmu hak dia duk belajar dah adalah berpucuk daripada dosa yang dia duk buat. Ni kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Dengan sebab dia duk ngaji dengan Nabi, yang ngaji dari Quran, ngaji hadis-hadis Nabi, dia tengok perbuatan Nabi, dia mari rekah ilmu ni, iaitunya boleh orang terlupa ilmu, tak berkat ilmu dengan sebab dosa. Ni jelas dalam kehidupan kita pun kita tahu katanya tak apa boleh kita terlupa ilmu. Kata-kata Imam Syafi'i pula, hak ni boleh katakan masyhur, tok-tok guru, baba-baba pakat dak wayak belaka ke anak-anak murid dia. Iaitunya Imam Syafi'i pergi mengadu kepada guru dia yang bernama Waqi'. Dia katanya, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Imam Syafi'i kata, aku pergi mengadu kepada tok guru aku yang bernama Waqi'. Di Mesir belakang ni, kubur Imam Syafi'i pun di Mesir, kubur Imam Waqi' pun di Mesir juga. Hubungnya susahnya aku nak mengapa, nak ingat dalam ilmu yang aku belajar. Maka Waqi' saat ni tunjuk ataupun royak jawab kepada Imam Syafi'i, katanya tinggal maksiat. Royak katanya tinggallah maksiat, maknanya jangan tepuh sikit habuk dengan maksiat, sama ada dosa kecil dosa besar. Dan dia beritahu kepadaku bahawa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan kena, tidak akan duduk dengan orang yang berdosa. Ini ingatlah bahawa ilmu yang kita belajar adalah cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak boleh itu bukan mudah. Apatah lagi kalau sekiranya kita nak bercahaya tu berterusan bersama dengan kita sampai ke kita mati. Ini berhajat kepada tinggallah maksiat, dan jangan kita duk cari benda-benda yang bukan-bukan dalam kehidupan kita. Yang keempat, jangan takabur, jangan malu, dan jangan berasa ego dengan ilmu pengetahuan. Bermaknanya orang yang nak belajar walaupun umur tua dah, walaupun dia ilmu banyak dah, habis degree tu degree ni, kena tawaduk, kena rendah diri semua, kena royak kepada diri dia sendiri, katanya dia tak ada ilmu. Jangan berasa lebih dengan sebab syahadah dia ngaji tinggi, boleh sampai ke profesor, tapi kena rendah semua. Rendah artinya minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah tambah ilmu kepada dia. Sebab apa ni? Ini contoh daripada sejarah Siti Aisyah. Dia sebut sebagai pujian
kepada orang-orang perempuan ahli Madinah, orang perempuan Ansar. Bo ada gapo-gapo sikit, kita tanya lalu lah, tanya Nabi. Ni orang Tino, kita tanya Nabi hubungnya dengan ilmu pengetahuan yang orang Tino tak tahu. Kadang-kadang benda tu orang lelaki tak sesuai nak kita tanya Nabi orang Tino. Maka orang Tino kita tanya sendiri Nabi. Nabi, bila orang Tino dia mimpi, ni contoh lah sebagai contoh. Orang Tino mimpi tubik air mani, nampak air tubik kemaluan dia. Orang Tino tu kita tanya kata Nabi, wajib mani tak orang Tino? Nabi raya katanya ya. Idza ra'atil ma', apabila orang Tino nampak air tubik kemaluan dia, maka dia wajib mani. Mani kan? Mani wajib. Tu, mani janabah. Gitulah. Siti Aisyah pun puji orang-orang Tino Madinah, katanya, oh, sujud. Ada apa-apa tanya selalu dah. Bukan katanya tak apalah, malu ni nak kita tanya. Tak. Sebab itulah anak koci ilmu tu sebahagiannya duduk di tanya. Duduk di tak malu nak tanya. Tengok munasabah lah, tengok kepada keadaan. Kalau sekiranya nampak katanya benda ni tak munasabah sangat kita tanya depan orang ramai, maka kita tanya sore sama sore. Kalau sekiranya benda ni faedah kepada orang ramai, maka kita pun usaha jadi orang ramai, orang lain boleh dapat faedah daripada apa yang kita tanya. Yang kelima, memberi rasa penting ilmu pengetahuan yang dia belajar, dan belajar dengan ikhlas hati sungguh. Ini maknanya sungguh lah. Belajar dengan sungguh dan ikhlaslah hati. Sebab apa? Nabi SAW cerita di dalam satu hadis. Nabi katanya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Artinya, sesiapa yang belajar ilmu pengetahuan, yang sepatutnya dia belajar kerana Allah. Semua orang ni sepatutnya ngaji, tak kira saka apa-apa, ilmu apa-apa saja. Dalam Islam ni tak ada banyak, tak ada becek di antara ilmu agama dengan ilmu keduniaan. Asalkan niat molek, insya-Allah semua tu berfaedah kepada agama belaka. Bukan kata ngaji agama kena ngaji fiqh, tafsir, Quran saja, bukan hak tu sajalah. Semua ilmu asalkan klik kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tu belajar memang kerana ilmu, memang kerana Allah. Tapi Nabi rakyat sini katanya, tapi orang tu belajar kerana untuk mendapat habuai dunia. Ngaji kerana duit gaji, ngaji kerana khisi, ngaji kerana nak badu dengan orang. Pasal berebut, dia aku boleh, aku lebih pada mung, aku lebih tinggi pada mung. Lagu tu lah. Sebab tu anak-anak kita semua yang kita boleh anak ni kena bubuh benih-benih pasal niat molek, supaya dia mengaji itu kerana Allah. Kita pun jangan hidup semangat kau dia, tak apa ngaji, hak ni boleh jadi palak ni, hak ni jadi obata ni. Maknanya seolah kata otak yang kita duk bubuh dalam pemikiran anak-anak kita tu duk bubuh benda-benda pasal dunia belaka. Nabi royak katanya, lam yajid arfal jannah. Orang yang ngaji kerana dunia, ngaji kerana pasal habuai dunia, tidak akan cium bau syurga di hari kiamat. Allah ruginya kalau sekiranya niat tu tak kena. Sebab tu niat kena betul sungguh. Ngaji kerana Allah, bukan ngaji kerana duit, kerana tu. Yalah ni dunia pasal berebut belaka. Dunia pasal berebut belaka. Cuk doktor duit gaji banyak tu. Boleh tu, boleh kan duit gaji banyak tu. Jadi tak belaka tu. Bila orang berebut dunia, siapa kau orang biasa-biasa hak masa molek-molek dah, hati duk molek-molek bau tengok orang duk berebut dunia. Puasa nak berebut dunia ke?
Masa nak pergi kat tu belaka. Sebab itulah kerana Allah yang kita belajar, insya-Allah duit dia akan mari sendiri. Dunia yang akan duduk di depan kita kalau sekiranya kita niat ikhlas sungguh kepada Allah Taala. Akhir sekali yang kena beramal dengan ilmu yang dipelajari. Hak ni sebagai hasil buah daripada ilmu yang kita belajar ni. Tak mungkin sama sekali kalau sekiranya orang tu belajar ilmu banyak, pandai ceramah, pandai royak, pandai hurai, tulis kau tu tulis kan ni, tapi tu sendiri tak amal. Ilmu yang berfaedah akan berhasilnya melalui orang tu beramal dan guna apa yang baik dia guna. Apa yang tak baik dia tahu kata benda tu tak baik, maknanya dia tak buat, dia tak tepuh, dia tak masuk dekat. Itu maknanya dia guna juga dia amal juga dengan ilmu dia. Sebab apa? Bukan arti katanya kita belajar satu-satu bab kita kena pergi buat belaka. Maksud sayanya misalnya kita belajar bab curi. Bukan artinya curi tu baru kita belajar kena pergi curi, bukan. Amal maksud di sini apa yang disuruh maka kita buat. Apa yang dilarang maka kita jauh. Itulah yang dikatakan orang yang beramal dengan ilmu. Ulama pakat sepakat katanya serendah-rendah orang alim. Cuba kita buat soalan dah. Siapakah orang alim? Ulama pakat jawab dalam semua kitab dia, iaitunya orang yang tahu kata dunia ni, orang yang tahu akhirat lebih baik pada dunia. Itulah serendah-rendah darajat orang alim. Kalau sekiranya siapa ada ilmu tapi tak tahu ataupun tak sera katanya akhirat lebih baik pada dunia, berarti orang tu orang jahil lagi. Ngajilah tinggi mana pun, bermaknanya tak sampai kepada darajat yang dikatakan alimun. Apatah lagi kalau sekiranya orang tu belajar dengan ilmu banyak, pas dia takwa kepada Allah, terikat dengan akhirat, tak ada terikat mana dengan dunia. Walaupun habuai dunia pakat dak nak belaka, tapi dunia adalah sementara dan sebagai jambatan retak untuk kita nak pergi ke akhirat. Itulah yang dikatakan ilmu pengetahuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, semoga manfaat dan faedah kepada diri kita dan boleh kita bawa ke jalan yang benar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan kepada kita, iaitu syurga. Sempena dengan kita duk minta sama dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah tunjukkanlah, berikanlah kepada kami jalan yang sebenar. Maka as-siratul mustaqim tidak ada hak lain kecuali jalan Islam, jalan iman, jalan ilmu, jalan takwa untuk menuju ke syurga yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.